الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 32. Muka surat 32 baris ke-11 daripada atas. Baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka ta'alluq ia sifat kalam. Maka ta'alluq ia sifat kalam. Maka ta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang ta'alluq dengan dia, dengan barang oleh ilmu. Mana barang yang dita'alluq dengan dia oleh ilmu? Daripada segala yang wajib, zat dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, dan jaiz, perkara yang harus ada, harus tiada, dan segala yang mustahil. Tetapi ta'alluq ilmu dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh sifat ilmu, tetapi ta'alluq ia sifat kalam, akan ta'alluq akan sebagai ta'alluq dilalah. Artinya, erti dilalah menunjuk, menunjuk atas perkara yang wajib, menunjuk atas perkara yang harus, menunjuk atas perkara yang mustahil. Tiada ta'alluq inkishaf. Inkishaf ni nyata. Inkishaf ni ta'alluq bagi sifat ilmu. Inkishaf nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Adapun kalam ta'alluq dilalah, menunjuk, nak royak, nak menyatakan akan perkara yang wajib, yang harus, yang mustahil. Macam contoh kalam kita lah. Kalam kitanya ta'alluq dia menunjukkan apa yang kita nak bicara. Kalau senyap tu, orang pun tak dia nak gamak. Apa perkara sebenarnya ni? Tiba-tiba sapa ni, tak pernah mari pun, tiba-tiba sapa awal-awal. Dia mari senyap pula, menung je. Jadi kita pun tak tahu nak gamak lah. Dia pun buka mulut. Dia buka mulut tu menunjukkan apa kehendak dia mari pelik tu. Dia gitu. Itu panggil dilalah. Jadi ta'alluq sifat kalam ni menunjukkan apa yang kita kehendak. Ni kalau kita. Adapun dengan ilmu, nyata bagi kita akan satu-satu perkara dengan ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, tak nyata, gelap.
Nyata, kalau kita lah, kalau ilmu kita nyata. Kalau jahil, panggil apa? Gelak. Nyata, cerah lawan gelak. Nyata lawan samar. Samar. Samar-samar maknanya apa ni? Macam mana perkara ni? Saya minta maaf. Sebab apa? Ilmu tak ada. Jadi takluk ilmu nyata. Tapi takluk kalam dilalah, menunjukkan. Mana kita contoh kita lah nak faham. Jadi sekarang ni takluk kalam, barang yang takluk dengan dia dengan barang oleh ilmu. Mana takluk kalam, takluk ilmu ni sama. Mana takluk kalam dengan barang yang takluk dengan oleh ilmu, daripada segala yang wajib dan yang jaiz dan yang harus dan yang mustahil. Tetapi beza dianya, takluk ia kalam akan sebagai takluk dilalah. Artinya erti dilalah menunjuk. Menunjuk tu takluk kalam. Nak royak, nak cerita tu. Tiada takluk inkishaf. Tiada takluk sifat kalam ni takluk inkishaf. Inkishaf takluk bagi sifat ilmu. Tapi sama-samalah takluk dengan segala yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Sama situ. Ni kita berulang kali dah. Sifat ma'ani yang 7, selain daripada hayah, ada 6. Ada takluk dia belaka. Ada takluk dia belaka. Takluk kalam sekarang dengan takluk ilmu, yang wajib, yang harus, yang mustahil. Takluk sama basar terdahulu. 2, takluk akan sekarang perkara yang mawujudat, sekarang perkara yang ada. Ada tu wajib ke, ada tu harus ke, Allah mendengar, Allah melihat. Janji ada, zat Allah ada, Allah mendengar dan melihat akan zat Allah. Zat hamba yang baharu ni ada, Allah mendengar dan melihat zat hamba. Adapun yang mustahil, zat Tuhan yang kedua, diri Tuhan yang kedua tu mustahil. Ada ke tak? Tak ada. Lepas tu Allah mendengar, Allah melihat tak akan zat Tuhan yang kedua? Tidak mendengar, tidak melihat lah, sebab tak ada. Tapi Allah mengetahui. Sebab yang mustahil, yang tak ada, Allah mengetahui. Allah mengetahui bahawa zat Tuhan yang kedua tak ada. Yang wajibnya wahdaniyah pada zat. Mana yang wajib? Wahdaniyah pada zat. Allah mengetahui bahawa zat Allah zat yang esa. Zat Allah ada, sama basar, mendengar dan melihat akan zat Allah yang ada. Itu sama basar akan sekalian perkara yang ada. Kudrah iradah yang terdahulu laginya mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Yang wajib, zat dan sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Itu bicara pun bahagian dia tu. Hak ta'aluk kudrah iradah hanya bertaluk pada perkara yang harus ni mustahak juga. Dia akan timbul bagai-bagai persoalan. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia ya Allah atas tiap satu amat kuasa. Suatu mana tu? Suatu yang harus, yang dikenaki oleh Allah. Dan Allah amat kuasa atas sesuatu. Allah kuasa tak nak mengadakan anak ataupun isteri bagi Allah. Tak payah anak ramai lah. Anak ramai tu manusia. Anak Allah seorang sudah lah, tak payah ramai. Anak bagi Allah mustahil.
Dan Allah kuasa dak nak buat. Biarlah Allah tak buat. Tapi Allah kuasa dak kalau nak buat. Tapi tak buat ni. Kuasa dak nak buat. Tidak bertakluk pada perkara mustahil. Kuasa ke tak? Jawab kuasa pun tak boleh. Jawab tak kuasa pun tak boleh. Sebab bukan takluk dia. Jangan soalan pelik-pelik ni. Allah kuasa tak nak matikan Allah sekejap? Allah tak buat, tapi Allah boleh tak nak matikan Allah sekejap? Kuasa tak? Tapi tak buat pun. Tapi kuasa tak? Itu perkara mustahil. Kuasa ke tidak? Kuasa pun tak ada jawab. Tidak kuasa pun tak ada jawab. Sebab perkara mustahil bukan takluk kudrah iradah. Kan kita kan perkara yang kuasa kita, boleh buat tapi malas nak buat. Gitu. Boleh nak akad, malas nak akad. Boleh nak buat, malas nak buat. Sekarang ni Allah kuasa tak nak buat perkara mustahil walaupun tak buat? Kuasa ke tak? Tak berkait dengan kudrah iradah Allah perkara yang mustahil. Walaupun ini perincian fardu kifayah, tapi kemah kita. Kemah. Pembahagian takluk ni jadi kemah pemahaman kitanya. Sebab dia akan mari pelik-pelik. Jadi kudrah iradah hanya bertakluk pada perkara yang harus jua. Okeylah. Adapun kalam dengan ilmu ni habis. Yang wajib, yang jaiz, yang harus dan yang mustahil, tiga-tiga. Tiga-tiga. Adapun samak basar, yang mustahil tidak bertakluk. Yang ada saja sama ada tu wajib ataupun ada tu harus. Hak kudrah iradah lagi sikit. Perkara yang harus jua, hak wajib atau mustahil, kudrah iradah tidak bertakluk. Itu paling sikit. Kalau hak paling banyak ke habis ni kalam dengan ilmu. Yang wajib, yang harus, yang mustahil, habis kan? Kalau samuk dengan basar, buang hak yang mustahil. Janji ada wajib ke, ada harus ke, Allah mendengar dan melihat. Buang perkara mustahil. Kalau kudrah iradah, tak masuk yang wajib dan yang mustahil. Yang harus je kudrah iradah. Ada gitu. Dia panggil secara lebih menghalusi. Tetapi walaupun kalam dengan ilmu ni takluk dia, muta'alaq dia yang sama, segala yang wajib dan yang jaiz dan segala yang mustahil, tetapi takluk kalam, takluk dilalah, takluk ilmu, takluk inkisyaf. Kalau kita faham takluk kalam ni takluk dilalah, maka kita tak akan timbul salah pemahaman Allah menjadikan dengan kalam kun. Tak kena gitu. Innama amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Maka timbullah fahaman salah. Allah menjadikan dengan kun. Kun tu kalam. Kalam dilalah. Apa dilalah? Menunjukkan atas segera Allah menjadikan seperti kata. Tapi bukan Allah menjadikan dengan kalam. Allah bukan menjadikan dengan kalam. Allah menjadikan dengan sifat kudrah. Bukan kata kun. Ada orang faham gitu dulu. Allah buat dengan sekali kun, dia kata. Kun kalam. Kalam dilalah, menunjuk. Yang Allahnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menjadi. Bukan Allah berkata. Allah menjadi akan 7 petala langit dan bumi. Allah menjadi, bukan berkata. Kalam dilalah. Yang menjadi ni taksir. Alif hamzah seyira taksir. Tu kudrah. Taksir kudrah.
mengada, meniadakan. Kalam dilalah. Iradah taksis. Takhasat yasat. Taksis, menentu, menetap, memutuskan. Menentu, menetap, memutuskan. Itu ta'aluk bagi iradah. Hak qadar rukun iman yang keenam. Qudrah ta'aluk taksir. Itu qada rukun iman yang keenam atas jalanan Imam Maturidi. Kenapa hang sini pula? Iradah ni menentu. Bukan mengetahui. Mengetahui bagian ilmu. Menentu mana apa? Menetap, memutuskan. Faham pula situnya, jangan lari. Itu bagian iradah. Innama amruhu iza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah bila telah menghendaki oleh Allah pada sedia kala. Menghendaki mana apa? Menentu, menetap, memutuskan. Lepas tu Allah netap putuskan, kita terikat ke? Kalau tak terikat, Allah menentu. Allah menentu. Kita kok kita sendiri. Kitalah Tuhan. Allah menentu, tapi kita tak terikat. Ada lagi jeng. Ada belakang ni. Allah tidak menentu, tu jelas. Allah menentu, tapi kita tidaklah terikat. Oh, Allah menentu, kita tak terikat. Siapa Tuhan sini? Dah kita terikat. Dah Allah menentu. Anak ni. Allah menentu, tapi kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Nak ke tempat kebajikan, kita pergi tempat kebajikan. Nak pergi tempat maksiat, kita pergi tempat maksiat. Kita tak terikat, kita bebas. Allah menentu, tapi kita tak terikat, kita bebas. Oh, ni jauh sangat dah kenal Tuhan. Maknanya handalang dah. Allah menentu. Sama ada buat baik, sama ada buat jahat. Kita tak terikat, kita nak buat baik, kita nak buat jahat. Tak terikat dengan tuan-tuan Allah. Oh, jadi kita Tuhan, Allah pun jadi ilmu pula jadinya. Itu pelik belaka tu. Jadi pembagian takluk ni pun mustahak. Kalau kita kemas jelas je. Walaupun sebenarnya pada asalnya mudah sangat je. Bila Allah menentu, kau terikat lah. Bukan kita terikat dengan ketentuan Allah. Bukan siapa saat berlaku tuan-tuan Allah pun bukan kita buat. Yang buatnya Allah Ta'ala. Terikat kat mana? Kita tak ada benda pun pada hakiki. Kalau kata terikat apa? Sebab yang menggerak diamkan kita baik ke buruk tetap perbuatan Allah. Kita bukan masa terikat tak terikat. Kita tak ada apa benda pun pada hakikinya. Tu payah nak terima tu. Sebab pegangannya kita hamba ni ada pilihan sendiri, ada perbuatan sendiri. Tu payahlah nak betul balik. Bukan kata terikat. Diri, pilihan dan perbuatan kita pun perbuatan Allah. Lepas tu dia tanya, dah macam mana kita? Macam mana kita apa? Ada tanya kita, dah macam mana kita ustaz? Dah macam mana kita? Dia pening tau. Macam mana kita? Oh, puang tanya. Dah macam mana makcik duduk? Macam mana makcik sekarang ni? Duduk, diam, bernafas, melihat, mendengar. Macam dia tak buat apa-apa dah. Hak Tuhan belaka. Dah. Kalau Tuhan jadikan umpama tunggu kayu lah. Tuhan jadikan manusia, maka berperanan lah ada di tubuh manusia ni. Yang berlaku tubuh manusia itulah perbuatan Allah. Nak buat apa kita? Sekarang lah nak buat apa? Sekarang hati macam mana? Beriman. Itu perbuatan Allah. Sekarang perbuatan kita macam mana? Beretikaf. Itulah perbuatan Allah. Sekarang perbuatan kita apa dia? Tengok kitab, dengar pengajaran, pegang kitab. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi macam nak kaku dah. Tak ada. Kerah di situ lah. Biar jadi batu ni. Batu tu. Batu tanggang. Dah kerah dah. Apa makcik? Tak ada. Allah. Gitu.
Boleh tanya. Lepas tu yang kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana apa? Apa yang kita duk buat pagi pas ke malam? Pagi pas ke malam. Apa benda kena? Pagi pas ke malam. Pagi pas ke malam. Itulah perbuatan Allah. Payuh kata. Itu pegangan. Ingatan hati tu tak ada. Kita cakap-cakap makhluk belaka tu cakap asbab. Tak ada masalah tu. Hati orang awam ni macam-macam lah. Gantung pada asbab. Takut kepada makhluk. Gitu hati orang awam ni. Jangan pula takut manusia syirik. Jangan gitu. Salah sangat. Kan adalah orang ni kan. Apa-apa hal. Kang kan nanti kan kena sekat, kena halang, terjejah kuyuk nasi. Kang. Orang yang ada ilmu agama tapi kang takut nak nyatakan kebenaran. Kang. Kapil lalu dah dia kata. Allah. Dah ada kang. Boleh ceramah gitu. Hak dia takut. Nak menyampaikan agama kerana kang jadi tu kan. Itu lemah iman. Kafir kok mana pula. Sama juga. Takut manusia, syirik lalu dah. Tu karuk belaka. Itu tandaan iman lemah. Jadi tempat ta'alluq dipanggil muta'allaq kalam, sama dengan muta'allaq tempat ta'alluq bagi sifat ilmu. Tapi kalam ta'alluq dilalah menunjuk ilmu, ta'alluq inkishaf nyata. Jadi ta'alluq inkishaf ni sama basar. Ta'alluq inkishaf belakang tu nyata bagi Allah dengan sifat ilmu, nyata bagi Allah dengan sifat sama. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Itu nyata. Tapi nyata yang berlainan lah. Kita balik contoh kita. Nyata bagi kita dengan sifat ilmu, nyata dengan pendengaran, nyata bagi kita satu perkara dengan penglihatan. Nyata. Tapi nyata yang berbeza. Tapi dia panggil inkishaf belaka tu. Ilmu sama basar inkishaf. Qudrah, taksir, iradah, takhsis, kalam, dilalah. Biar kita ingatlah. Sebab ni ulang ni. Walaupun pecahan tu kita tak pandai pun tak berdosa. Bukan fardu ain pun. Dan iaitu yakni kalam. Dan iaitu dia ada istinah mula tu, mula ayat balik. Dan iaitu, apa iaitu? Yakni kalam. Dan kalau kita dan kalam lalu tau. Dan iaitu, yakni mendaki pengarang dengan kata iaitu tu apa dia? Kalam. Orang apa ni? Peseng tau. Dan iaitu tu apa? Yakni mendaki oleh pengarang dengan kata iaitu tu apa dia? Kalam. Betul. Peseng lah. Ni style. Kalau kita nak sterik kok, dan kalam. Tu baru sterik. Dan iaitu kembali pada mana? Yakni mendaki oleh pengarang dengan kata iaitu tu kalam, sifat kalam. Itu iaitu. Faham tak ayat kita ni? Sedap dah bunyi style gini. Style kita lama lah. Tak sungguh. Saya pernah belajar pondok, time cuti, dengar orang duduk baca buku moden ni lah pula dengar. Tapi tak nyakut lah. Dia tak ada cabaran. Macam baca surat khabar je. Macam baca berita je. Kan bahasa moden kan. Dia bahasa standard. Jadi bunyi macam baca surat khabar. Ataupun dengar pembaca berita. Kita biasa belajar kitab Jawi lama ni, dia ada cabaran dia lah. Orang apa? Ada seni dia. Tu mahal tu. Dan iaitu yakni iaitu tu lah. Yakni mendaki pengarang. Apa dia iaitu tu? Kalam. Kalam
Itu sifat yang satu. Sifat kalam, sifat yang satu. Itu keesaan wahdaniyah pada sifat, memang satu. Qudrah satu, iradah satu, ilmu hayah satu, sama basar satu, kalam pun satulah. Wahdaniyah pada sifat dia panggil. Kalam sifat Allah yang satu. Tetapi sifat kalam tu satu. Wahdaniyah pada sifat. Kalau kita sebut wahdaniyah pada sifat ni, mula-mula kita tak faham esa satu pada sifat macam mana. Atas jalan tafsil, kita wajib mengetahui dan berpegang 20 sifat. 20 tu satu macam mana 20? Ada ni? Satu macam mana 20? Satu macam mana? Satu pada sifat ni, satu bagi tiap-tiap satu sifat. Kalau ayat pendek tu gurau, sesekara dia kata. Sesekara. Qudrah satu. Iradah satu. Ilmu satu. Tu wahdaniyah pada sifat. Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Sesekara. Sifat kalam ni sifat yang satu, tetapi berbagai-bagai ia sifat kalam dengan iktibar segala ta'alluqnya. Kalam ni satu, tapi berbagai-bagai ia kalam dengan iktibar segala ta'alluqnya. Dengan sebab kira ta'alluq ditegak, jadi macam-macam nama lah timbul bagi sifat kalam ni. Macam-macam nama timbul bagi sifat kalam, iktibar kira ta'alluq dia. Tapi sifat kalam sifat yang satu. Mana kerana bahawasanya jika ta'alluq ia kalam dengan amar, nescaya adalah ia kalam suruh namanya. Suruh namanya. Kalau kita nak moden macam mana? Adalah ia sifat kalam, namanya suruh, gitu. Mana? Suruh namanya. Ialah bahawasanya jika ta'alluq dengan amar, nescaya adalah ia kalam suruh namanya. Nama dia suruh, tapi macam terbalik tau. Nak bunyi sedap sikitnya. Kerana bahawa jika ta'alluq ia kalam dengan suruh, nescaya adalah ia amar namanya. Baru sedap. Kan macam nak Haji? Haji macam mana? Jika ta'alluq dengan amar, nescaya adalah ia suruh namanya. Kalau kata kerana bahawasanya jika ta'alluq ia kalam dengan suruh, nescaya adalah ia kalam amar namanya. Punya Arab. Amar, suruh lah. Kadang Al-Quran kan banyak suruhan kan. Suruh lah, perintah lah. Banyaklah suruhannya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Itu suruh. Maka berimanlah kamu hai manusia dengan Allah dan dengan Rasulnya. Itu suruh. Wa aqimis salah wa aqimis salata li zikri. Dan diri oleh kamu akan sembahyang kerana mengingati akan daku. Itu suruh. Fal yasumhu, maka naklah kamu puasa. Itu suruh. Jadi kalam menunjukkan atas suruh. Mana kalam tu nama dia amar.
Amar suruh lah. Tapi suruh namanya. Nak olehnya dan bahasa jika ta'alluq ia kalam dengan suruh, nescaya adalah ia kalam amar namanya, nama dia amar. Sebab kalam menunjuk atas suruhan. Ini atas kesuruhan kan? Kan banyak suruhan kepada Nabi. Qul, kata ilmu ya Muhammad, Qul huwallahu ahad. Tu suruhlah tu. Kata ilmu ya Muhammad, Udu'uni, berdoa oleh kamu akan daku. Tu Tuhan suruh. Jadi kalam ni satu, tapi iktibar kira kepada dia punya bagai-bagai ta'alluq dia tu, maka nama dia banyak. Kalau kalam tu menunjuk ke atas suruh, maka kalam tu namanya amar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Tu suruh belakang tu. Fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Tu suruh lah tu. Suruh mengenal akan Allah. Jadi kalam yang menunjuk atas suruhan, maka kalam tu namanya amar.